أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Yusuf AS berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku,
Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu. Dan akan mengajarmu takbir mimpi. Serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Dan kepada keluarga Yaqub. Sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu. Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masih lagi kita berada dalam permulaan penafsiran surah Yusuf. Kalau semalam kita menghuraikan secara umum tentang intipati surah ini serta kelebihannya, serta beberapa pengajaran yang utama yang telah kita jelaskan. Maka pada malam ini insya-Allah taala kita akan menafsirkan ayat-ayat dalam surah Yusuf ini yang merupakan surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12. Bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-6. Ayat-ayat yang kita bacakan ini dalam kumpulan ayat-ayat Makkiyah. Kerana kita tahu surah Yusuf ialah surah Makkiyah. Ini surah yang diturunkan di Mekah atau lebih tepat diturunkan sebelum hijrah. Kerana itu dia dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Allah memulakan dengan firman-Nya Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ini namanya huruf muqatta'ah, yakni huruf-huruf yang dicantum, yang tidak pernah digunakan oleh mana-mana orang Arab. Yang pertama digunakan dalam Al-Quran, sehingga memberi satu perhatian yang khusus kepada semua para pujangga Arab dan ahli bahasanya untuk melihat keindahan Al-Quran. Bukan sekadar keindahan dari sudut susunan katanya, bahkan keindahan dari sudut bunyinya. Selain daripada keindahan dari sudut maknanya, keindahan dari sudut balaghahnya, dan dalam semua kesempurnaan bahasa yang tidak berlaku melainkan dalam bahasa Arab Al-Quran. Yang pertama, ia cuma berlaku dalam bahasa Arab. Yang kedua, ia cuma berlaku dalam bahasa Arab Al-Quran. Apa bezanya bahasa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran? Bahasa Arab ialah bahasa pertuturan. Bahasa pertuturan yang menjadi sebagai satu alat perhubungan. Dan ia akan terpengaruh dengan lahjah, dengan segala logat, dan terpengaruh dengan suasana. Itu bahasa. Dan ia juga terpengaruh dengan dakhilah, yakni istilah-istilah luar yang akan masuk. Bahasa Melayu sebagai contoh, masuk istilah luar. Istilah Portugis, istilah Belanda, istilah Inggeris. Demikian juga bahasa Inggeris, masuk istilah bahasa Arab, masuk istilah Perancis. Demikian semua bahasa dalam dunia akan masuk istilah lain dalam bahasa mereka. Namun bahasa Arab Al-Quran tidak ada istilah lain yang masuk. Kerana setiap patah perkataannya mengandungi mukjizat. Setiap patah perkataannya mengandungi keindahannya tersendiri. Maka cukup keindahannya bila Allah memulakan ayat ini yang bukan menjadi kebiasaan orang Arab bercakap. Iaitu konsonan, susunan huruf yang membentuk bunyi yang indah yang menjadi suatu induksi atau daya tarikan untuk mereka melihat apa yang hendak dipertuturkan oleh Al-Quran ini. Bila Allah berfirman Alif Lam Ra. Semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, sama ada Alif Lam Ra, sama ada Yasin, Taha, Qaf, Alif Lam Mim Sad dan lain-lain yang huruf muqatta'ah, melainkan Suratul Baqarah dan Ali Imran, kesemuanya diturunkan di Mekah. Dan kesemuanya mengandungi perkara-perkara yang bersangkutan usul akidah. Namun berbeza dengan surah Yusuf. Walaupun dalam surah Yusuf ini juga mengandungi asas-asas akidah, tetapi surah ini lebih berbentuk penceritaan.
suatu pengajaran yang diperolehi daripada penceritaan. Sebagaimana kita telah membaca riwayat Al-Hakim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bila para sahabat meminta Rasulullah membacakan kepada mereka cerita. Dan demikian juga bagaimana orang Yahudi dan orang Mekah, mereka dalam mencari kelemahan atau titik kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Yahudi mencadangkan supaya pemimpin-pemimpin Mekah bertemu dengan Nabi Muhammad dan tanyakan kepadanya dua soalan. Yang pertama, kenapa keluarga Yaqub berpindah dari Syam pergi ke Mesir? Yang kedua, bagaimana kisah Yusuf? Kerana kisah Yusuf AS memang tidak diketahui oleh orang Arab. Dan kisah ini menjadi simpanan kepada orang Yahudi. Sehingga sebahagian Yahudi, bila mana dibacakan kepada mereka surah Yusuf, lalu mereka mengetahui Nabi Muhammad itu Nabi. Bahkan sebahagian mereka bertanya tentang 11 bintang yang sujud kepada Yusuf. Dan Nabi SAW menamakan 11 bintang tersebut, yang menyebabkan mereka juga tunduk akan kebenaran Al-Quran. Maka ini surah Yusuf antara surah yang punya penceritaan yang lengkap, yang mengikut kronologi, yang mengikut susunan-susunan berbanding dengan surah-surah yang lain. Kerana surah yang lain terus kepada pengajaran, terus kepada intipati akidah. Manakala surah ini membawa kepada kita suatu kisah untuk dihayati bersama. Kerana kisah ini penting, yang berkait dengan dengki adik-beradik, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, kalaulah Yahudi dengki kepada Rasulullah, kalau musyrik Makkah dengki kepada Rasulullah, maka kedengkian ini bukanlah perkara yang baru. Kedengkian ini even berlaku pada adik-beradik, pada ayah yang bernama Nabi, yang mempunyai adik-beradik Nabi, bahkan berketurunan Nabi, maka berlaku kedengkian ini. Apatah lagi keturunan yang jauh dari Nabi seperti Bani Israel, Yahudi Madinah, ataupun orang-orang musyrik Mekah yang nisbah mereka kepada Nabi Ismail itu jauh. Ini yang paling dekat. Nabi Allah Yusuf dengan ayahnya Yaqub, juga Yusuf menjadi mangsa dengkian, kedengkian adik-beradik. Maka itu antara perkara yang hendak disampaikan. Maka kalau kita melihat bagaimana ayat ini dimulakan dengan alif lam ra untuk intibah, menarik perhatian. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah perkataan tilka memberi maksud ini. Walaupun kalau terjemahan literalnya maknanya itulah. Tapi ia menunjukkan pada isyarat yang hampir, yang dekat, yang menunjukkan Quran ini. Alkitab memberi maksud di sini ialah Al-Quran, Al-Mubin. Baik, disebut perkataan Al-Mubin yang diterjemahkan dengan makna jelas, yang nyata, yang terang. Kerana di dalamnya menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf dengan jelas dan terang, seterang-terangnya. Sehingga orang Yahudi tidak meragui lagi tentang kisah ini yang datangnya daripada wahyu Allah. Ya, orang Yahudi sentiasa meragui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meragui setiap perkara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Rasulullah membawa cerita Nabi Allah Yusuf AS, maka terhenti keraguan mereka. Cuma tinggal lagi ialah kedengkian mereka. Kerana seorang yang dengki akan sentiasa tunjukkan keraguan walaupun mereka tahu benar. Sebab itu berhujah dengan orang dengki, ia bukan persoalan benar atau salah. Sebagaimana seorang itu ada sifat dengki, maka walaupun benar dia masih tunjuk macam ragu-ragu. Kalau orang yang benar-benar dalam kebutaan maklumat atau kesamaran sesuatu perkara, bila ia mendapati sesuatu itu jelas, ia tidak akan mengingkarinya, bahkan dia akan mengikutinya. Tapi orang ada penyakit dengki, dia akan kekal dengki. Baik, Allah menyebut perkataan mubin, jelas, untuk menunjukkan bahawa cerita tentang Nabi Allah Yusuf ini cukup jelas. Dan poin-poin utama, yang poin ini juga diketahui oleh Bani Israel, Yahudi khususnya. Artinya orang Mekah, mereka cuma nak tahu secara basic, siapa Yusuf dan kenapa berpindah ke Syam. Tapi Al-Quran datang bawa satu cerita lengkap. Sehingga ia begitu jawapan yang disebut sebagai jelas, uslubul hakim. Umpama seorang tanya, awak ni siapa?
Mungkin maksudnya nak tanya nama saya. Tiba-tiba saya terus beritahu nama saya, umur saya, duduk mana, asal mana, mak bapak saya siapa. Saya dah beri jawapan jelas. Seolah tidak meninggalkan persoalan lagi. Kalaulah Nabi SAW cuma jawab sebab perpindahan Bani Israel daripada Syam ke Mesir kerana salah seorang anaknya yang Yusuf memegang jawatan, maka pasti akan ada lagi tasaulat, pertanyaan. Maka Rasulullah memberi satu jawapan yang terus menjawab semua. Allah beri jawapan pada Rasulullah melalui wahyu ini, menjawab semua. Sehingga tidak ada lagi soalan berbangkit. Yang penting, poin yang penting melalui mimpi, ini poin penting Allah sebut dalam Quran. Yang berkait dengan konspirasi adik-beradik, yang berkait dengan siapa yang bertemu dengan Nabi Yusuf, siapa yang menjaganya sepanjang berada di Mesir, dan bagaimana keadaannya dalam penjara, dan bagaimana baginda dibebaskan, dan bagaimana baginda mendapat tampuk pemerintahan, dan bagaimana kembali baginda menyatukan semua adik-beradiknya. Bukan membawa ayahnya, membawa ibunya ke bumi Mesir untuk sama-sama menikmati, sama-sama merasakan kebahagiaan hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu, ayat ini menjawab secara detail. Sebab itu dikatakan perkataan atau disebut dengan perkataan mubin, yang jelas, yang menjawab persoalan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan wahyu ini, Quran, iaitu yang dibaca. Perkataan Quran memberi maksud sesuatu yang dibaca dan sesuatu yang diulang baca, daripada perkataan qara'a yaqra'u Qur'anan, arti dibaca dan dibaca dan dibaca. Kerana itu dinamakan Quran ini atau kitab ini Quran, sebab sifatnya yang tidak dimiliki oleh mana-mana kitab yang lain, mana-mana buku yang lain, yang dibaca dan diulang setiap hari oleh setiap umat Islam. Tidak berlaku kepada kitab-kitab yang lain. Al-Quran diulang baca dalam solat, di luar solat, di mana sahaja berada, dihafaz, diingati, bukan dipertandingkan. Orang tak buat pertandingan mengaji Taurat, tak ada. Atau Injil, tak ada. Al-Quran buat pertandingan ni untuk menunjukkan iqbalun nas ala qiraatihi, betapa bersungguhnya manusia membacanya. Yang membaca dengan taranumnya, yang peringkat Malaysia buat peringkat Malaysia, peringkat negara itu buat, negara ni buat, semua. Mereka pertandingkan bacaan Al-Quran yang berlaku secara bulanan, even tahunan. Bagaimana kita kenal dengan tilawah Al-Quran antarabangsa. Kita ada peringkat negeri, kita ada peringkat negara, sampailah ke peringkat antarabangsa. Dan negara-negara lain juga melakukan yang sama. Mesir buat, Emirat buat, Qatar buat, Kuwait buat, bukan negara-negara sebahagian besar negara Islam, untuk menunjukkan bagaimana sifat Al-Quran ini Quranan yang dibaca. Ini perkataan Quranan yang dibaca, diulang, dibaca, diulang. Arabiyan, dengan bacaan bahasa Arab. Baik, kenapa Allah Ta'ala kukuhkan tentang pentingnya Al-Quran ini terus kekal dengan nilai yang tersendiri bahasa Arab? Kalaupun kita nak terjemah dia, kalaupun kita nak tafsir dia, dia tak boleh lari daripada bahasa Arab ni sendiri. Kerana itu para ulama menyatakan bahawa tafsir Al-Quran tidak disebut Quran. Quran dia disebut Quran mesti dengan bahasa Arab yang penuh, tanpa ada terjemahannya. Maka disebut sebagai Quran. Kalau kita tafsir kita ada bahasa Melayu sebelah, bahasa Cina ke India dan sebagainya, maka dia tidak lagi disebut sebagai mushaf. Disebut sebagai tafsir Quran. Dia tidak akan mengambil hukum seperti Quran yang wajib berwuduk. Perlu ada wuduk. Yang orang yang berhadas besar tidak boleh menanggungnya. Tapi bila sebut tafsir Quran, boleh dipegang oleh sesiapa pun. Ini bezanya. Maka Allah menyebut tentang Quran bersifat bahasa Arab. La'allakum taqilun, supaya kamu berakal. Kerana bahasa ini bahasa yang menggerakkan akal. Pada bunyinya, pada maknanya, pada badi'nya, pada ma'aninya, pada bayannya, pada balaghahnya, pada fasahahnya. Yakni perkara yang berkait dengan keindahan bahasa. Yang saya sebut tadi semua bentuk-bentuk keindahan bahasa. Sama ada secara badi', secara ma'ani, secara ilmu bayan, secara balaghah, secara fasahahnya. Kesemuanya ini terkandung dalam bahasa Arab.
Yang dia tidak terkandung dalam bahasa lain, cukup kita sebut tarannum. Tarannum tidak akan berlaku dalam bahasa lain. Bahasa Melayu kita ada tak tarannum? Bahasa Melayu tak ada. Bahasa Inggeris ada tak tarannum? Bahasa Tamil ada tak? Bahasa tak ada tarannum. Al-Quran dibaca dengan tarannum. Bukan Al-Quran ini memang dibaca secara berlagu. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melagukan Al-Quran, dia bukan di kalangan kami. Setiap kali kita baca Quran, kita kena buat lagu lah. Lagu kita bentuk macam mana, itu hal yang kedua, ketiga. Tapi lagu itu mematuhi hukum tajwid. Tapi Quran kita tak baca macam baca buku. Baca straight. Al-Quran dibaca dengan irama. Kerana dengunnya, panjang dan pendeknya membentuk lagu. Secara automatik. Tuan-tuan tak nak lagu ke, tuan-tuan akan baca Quran dengan berlagu. Sekalipun kita tak nak berlagu, tapi kerana sifat hukum tajwidnya, makharij hurufnya, panjang pendeknya, berkait dengan maknya, semuanya menyebabkan seorang itu kena berlagu. Berkait dengan dengunnya, gunnah dan bila gunnahnya, semua menjadikan seorang itu perlu berlagu. Berkait dengan tarqiqnya, berkait dengan tafkhimnya, hukum berkait dengan hukum ra-nya. Semuanya menjadikan setiap orang bila baca Quran, maka datang lagu dia. Maka bila datang lagu, maka datang fikirannya. Datang akalnya untuk mengetahui maknanya. Makna yang tersurat, makna yang tersirat. Sebab itu, tidak ada lafaz dalam Al-Quran menjadikan kita lebih berakal. Kerana setiap patah perkataan bila kita amati, kita tadaburinya, ia memberi makna yang dalam. Yang akan kita sebut sebahagiannya. Kita tak mampu sebut semuanya. Kerana mukjizat yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, setengah menisbahkan pada Ali bin Abi Talib, yang menyatakan la tanqati ajaibuhu. Al-Quran ini tidak akan tamat keajaibannya. Tak akan tamat. Siap patah perkataan. Nahnu nakussu alaika. Kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad. Ahsanal qasas. Sebaik-baik cerita. Dinamakan surah Yusuf sebagai Ahsanal Qasas. Kerana kisah, macam saya sebutkan tadi, semua kisah-kisah Nabi berada pada tempat yang banyak. Kisah Nabi Adam AS ada dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, ada dalam surah An-Nisa, ada dalam surah Al-Ma'idah, dalam banyak bentuk penceritaannya. Tetapi bila pergi kepada surah Yusuf, dia datang dengan sejumlah besar ayatnya bercerita tentang Yusuf AS. Bermula kita katakan pada ayat yang keempat yang kita bacakan nanti, sehinggalah pada ayat 104. Lebih hampir 101 ayat. Yang membicarakan tentang Yusuf AS mengikut kronologinya, sehingga pertemuan akhirnya, sehingga doa kematian, husnul khatimah. Doa Nabi Allah Yusuf kepada Allah Ta'ala supaya ia dimatikan dengan husnul khatimah. Sesudah sempurna segala nikmat dunia. Untuk suatu pengajaran pada kita, tuan-tuan, dalam hidup ini, kita akan rasa sempurna nikmat dunia. Setiap orang dia perlu merasakan bila detik sempurna nikmat dunia. Untuk dia mula mengingati kematian. Tentang orang yang dah kerja sampai pencing, dia sudah rasa kenikmatan, kesempurnaan nikmat dunia. Dia dah kahwin, sudah. Anak dah ada, sudah. Menantu dah ada, sudah. Cucu dah ada, sudah. Dia pun dah tak, dia perlu rehat. Maka dia telah berada pada nikmat yang sempurna. Maka pada nikmat yang sempurna ini, bagaimana Nabi Allah Yusuf ajar pada kita, apa yang patut kita mohonkan lagi? Takkanlah dengan nikmat yang dah sempurna, kita dah masuk umur pencing, masih nak lagi, kita nak doa umur panjang, malah kita dah memang patut mati pun. Kita tahu dunia ini kesudahannya bagaimana. Yang patut kita doakan ialah husnul khatimah. Kan nikmat tu sudah sempurna. Mungkin orang remaja macam sebahagian kita mengatakan nikmat saya belum sempurna, saya belum kahwin, saya belum ada anak, saya belum. Tapi sebahagian manusia, bukan kebanyakan manusia, bukan hampir separuh manusia, bila dia mencapai usia 40-an, dia sudah mencapai permulaan kesempurnaan nikmat. Bahkan bila dia masuk tahun ke-50-an, dia sudah mencapai pertengahan kesempurnaan nikmat. Dan bila sampai 60-an, sebenarnya sudah nikmat, sudah sempurna. Walau dia kata tidak sempurna. Sudah sempurna. Dan itu orang yang masuk umur 60, dia kena bersyukur lebih. Dia kena fokus dah ingat mati. Dia kena fokus dah doa, biar Allah Ta'ala beri kematian yang baik. Dan kena sibukkan dirinya dalam hal-hal yang menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Dan ini kita akan dapat pelajari daripada surah Yusuf. Ketika mana Yusuf melihat nikmatnya sudah sempurna. Sudah berhimpun semua adik-beradiknya. Sudah bersatu semua hati yang pernah terbelah dan pernah tercerai.
Sudah berhenti kesedihan ayahnya dengan penemuan Yusuf. Pulang ke pangkuan. Segala-galanya macam, kalau kita tengok filem dah ending dah. Selesai. Dan kita pun memang tak tunggu lama, kita nak angkat punggung, tinggalkan cerita tadi sebab cerita dah tamat. Demikian juga hidup kita, cerita kita akan tamat. Kita patut bersedia angkat punggung meninggalkan dunia ini. Sebab cerita kita dah tamat. Maka tak guna lagi kita masih lagi nak tamakkan dunia, nak berbalah dunia, atau masih lagi kita mencipta musuh-musuh di usia tua. Ini dah masuk 60 nak cari musuh apa lagi. Ini bukan masanya lagi. Allah dah beri kesempurnaan nikmat. Kita patut menggunakan kesempurnaan ini untuk doakan husnul khatimah dan berusaha ke arahnya dengan segala usaha kita. Maka bila Allah Ta'ala menyatakan ahsanal qasas, ini cerita yang paling ahsan, paling bagus. Disebut perkataan ahsan di sini kata ulama dengan maksud paling bagus kerana ia menghimpunkan antara agama dan dunia. Cerita ni, dia Zahir nampak cerita kisah Yusuf daripada mimpinya sampai di penjaranya, sampai dibebaskan sehingga berkuasa, sehingga bertemu kembali dengan keluarganya. Zahirnya ia adalah cerita dunia dan itulah cerita kekeluargaan. Cerita kekeluargaan kita dan itu yang kita ceritakan dalam membina keluarga. Kita nak satu hari nanti keluarga kita bersatu balik. Ni Abang Long belajar sana, Kak Angah belajar sini. Satu hari kita nak semua berkumpul kat rumah kita. Walaupun kita dah buat setiap hari raya. Tapi andai kata ia terus berhimpun selama-lamanya di sisi kita. Bukan menjadi kecenderungan ayah dan mak biar rumah anak-anak pun dekat keliling dia. Dia sampai satu usia dia nak anak-anak dia pun rumah keliling dia. Tak nak jauh-jauh. Maka cerita ini menghimpunkan dunia dan juga agama. Agama dan dunia. Dan tentang kehidupan kemasyarakatan. Tentang kehidupan ekonomi. Tentang kehidupan politik. Tentang kehidupan yang berkait dengan adab. Dan tentang pengajaran dan iktibar. Dan yang paling indah dalam cerita ini ialah bagaimana pentingnya sabar dan bagaimana pentingnya pemaaf ketika mana kita ada kuasa. Al-afu indal maqdirah. Kan Yusuf AS dengan ada kuasanya, dia boleh memaafkan semua saudara. Walaupun saudara-saudaranya hampir menyebabkan kematiannya. Tapi kalau kita tengok cerita, memang mereka sengaja cari kuasa untuk balas dendam. Lalu cerita tunjuk macam itulah. Orang miskin dihina, kemudian nak jadi kaya untuk balas balik. Jarang kita dengar cerita yang cuba bila dia naik berkuasa, dia nak memaafkan orang. Jarang. Cerita ini, akhlak ini cuma ada pada para Nabi dan orang-orang yang Allah rahmati. Maka ini sebab itu disebut perkataan ahsan al-qasas. Kerana cerita ini bukan sebarang cerita. Dalamnya juga ada tentang pengurusan malapetaka, pengurusan ekonomi. Pengurusan ekonomi ketika berlakunya malapetaka besar. Yang kalau hari ini tuan-tuan banjir yang berlaku mungkin hanya beberapa hari. Kemarau yang berlaku mungkin hanya beberapa bulan. Tapi apa yang berlaku dalam ekonomi Nabi Allah Yusuf selama 7 tahun. Satu tempoh musibah 7 tahun yang melanda dunia. Tetapi bagaimana Mesir di bawah penjagaan pemerintahan Nabi Allah Yusuf menguruskan ekonomi dalam menghadapi musibah yang selama 7 tahun. Kita kadang-kadang musibah 2 hari pun tak kerti nak urus. Dah kelang kabut 2 hari. Bagaimana Yusuf AS. Dan surah ini yang mengajar pada kita. Bagaimana pengurusan yang paling ampuh dalam menangani semua musibah negara. Sebab bila berlaku musibah negara, semua rakyat akan pandang pihak berkuasa apa yang kamu buat untuk kami. Ketika mana kita senang, kita tak fikir pemerintah buat apa kat kita sebab kita boleh handle diri kita. Waktu kita kena musibah, suara kita akan menjerit kepada mereka yang memerintah. Kamu buat apa? Bukankah kamu ada itu dan kamu ada ini, apa yang kamu buat? Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf telah menguruskan benda ini. Membaca, melihat tanda-tanda awal musibah. Melalui mimpi yang baik. Bukan melalui perubahan-perubahan alam. Sebab dalam kisah ini kita akan lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Yusuf. Bukan mengajar semua orang beriman. Melihat sesuatu daripada awal untuk merancang pada perkara yang berikutnya. Melihat sesuatu daripada awal lagi. Simptom-simptom, tanda-tanda. Sebab bila kemuncak sesuatu itu naik, bererti dia menunggu waktu untuk turun dengan seturun-turunnya. Jadi kalau kita pergi menaikkan, memang dapat banyak, bererti nanti kita akan dapat sikit. Maka bagaimana uruskan waktu banyak? Kalau hari ini kita bisnes semua menjadi, berarti kita cuma menunggu masa untuk semua tak menjadi.
Maka berfikir waktu menjadi tadi. Kalau hari ni tuan-tuan sekalian, semua orang suka kat kita, kita tunggu masa semua orang benci kat kita. Bagaimana kita menguruskannya? Maka ini dasar ekonomi yang kita akan pelajari daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS. Kemudian kata Allah, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kamu dahulu wahai Muhammad tak tahu pun cerita ni. Bukan semua orang Arab tak tahu cerita Yusuf AS. Tak tahu. Sebab itu bila pemimpin Mekah berbincang dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi, bagaimana kami nak mengetahui Muhammad ini bukan Nabi dan Rasul? Maka antara benda ditanya ialah tanyakan tentang Yusuf. Tanpa Yahudi menceritakan apa kisah Yusuf kepada orang musyrik Mekah. Sebab orang-orang Yahudi menjadikan semua ilmu wahyu itu sebagai simpanan untuk mereka untuk tidak didedahkan pada orang lain. Sebab itu mereka tidak benarkan orang masuk Yahudi. Mereka cuma ingin orang semua menjadi hamba Yahudi. Tapi bukan masuk Yahudi. Maka ini dasar Yahudi. Ini agama Yahudi. Agama Yahudi ialah agama yang tidak boleh dikembangkan. Bukan satu kesalahan mengembangkan agama Yahudi. Mereka tak akan terima orang luar untuk masuk Yahudi. Walau ada berusaha beberapa orang untuk masuk. Bahkan kalau mereka mengetahui ayahnya bukan Yahudi, cuma ibunya Yahudi, mereka juga ditolak dalam komuniti Yahudi. Sebab ini mesti datang daripada ayah. Sebagaimana nisbah mereka pada Nabi Yaqub AS. Maka ini orang Yahudi. Maka Yahudi suruh tanya tentang Yusuf AS. Maka Allah kata, wahai Muhammad, kamu sendiri pun tak tahu kisah ini. Ia bukan satu kisah yang dibicarakan oleh orang Arab. Sedangkan Nabi Yusuf ceritanya cukup popular. Allah berikan kepadanya, kata Nabi SAW, setengah keindahan dunia ini pada wajah Nabi Yusuf. Kalau keindahan dunia ini ada 100. 50%-nya pada muka Nabi Yusuf AS. Bayangkan keindahannya, tuan-tuan. Cantik dia. Lalu apakah bermaksud Nabi Muhammad SAW tidak cantik? Apakah Nabi Muhammad, mana yang lebih cantik Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Maka jawapannya betul. Nabi Muhammad SAW lebih cantik pada Nabi Yusuf. Lebih cantik. Kalau sekiranya Nabi Yusuf diberi separuh, Nabi SAW diberi semuanya. Tapi kenapa keindahan Rasulullah tidak menjadi fitnah sebagaimana keindahan Nabi Allah Yusuf? Sebab beza. Cantik Nabi Yusuf mengandungi fitnah. Sehingga wanita-wanita memotong jari mereka tanpa menyadarinya. Tetapi cantik Rasulullah tidak mengandungi fitnah. Cantik Rasulullah tidak menjadikan seorang itu jadi macam meroyang ke, mengigau malam, tak ada. Kalau Rasulullah begitu, Nabi tak berpulang untuk berdakwah. Baru nak dakwah, ini jatuh cinta, ini jatuh cinta. Maka tidak mungkin berlaku begitu dalam keadaan Rasulullah ini Rasul akhir zaman. Penyudah kepada segala Rasul. Maka Allah jadikan keindahan wajah Rasulullah tidak diikuti dengan fitnah. Bahkan kita lihat, di kalangan manusia pun sama dengan orang biasa. Ada orang tu memang lawa tapi tidak mengundang fitnah. Ibu orang tengok dia pun biasa-biasa. Ada orang yang lawa tadi, ada orang terfitnah dengan kecantikan sampai jadi gila bayang. Ada. Berlaku dengan sebab kelemahan peribadi orang tu. Kelemahan peribadi seseorang yang menjadikan bila dia tengok dia pun mula jadi tak betul. Maka ada golongan manusia memang begitu. Bahkan pada zaman Sayyidina Umar ada seorang lelaki yang dia punya lawa kalau dia lalu di Madinah, semua wanita buka tingkap. Lalu Umar tak panggil dia. Mu ni dah jadi fitnah, semua orang tengok. Maka dibotakkan kepala dia. Dan sebab ada rambut kan handsome, botak. Bila botak lagi handsome. Akhirnya lagi perempuan tunggu di pintu untuk tengok lelaki ni lalu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala meminta dia keluar daripada Madinah. Keluar kerana kecantikan yang luar biasa. Fitnah. Maka dia keluar demi menjaga maslahat. Sebab perempuan kat lain tak ada masalah. Kadang-kadang orang ni fitnah pada tempat tu. Dia pergi kat lain okey. Datang ni geng-geng muka Korea, datang Malaysia, fitnah semua perempuan Malaysia. Dia pergi Afrika tak laku. Dia tidak mendatangkan fitnah. Orang Malaysia pantang tengok muka Korea, dekat airport dia jerit macam orang gila. Depan saya jerit. Ni apa benda jerit-jerit kat airport? Rupanya ada orang Korea lalu. Dia punya gila dia tu, perempuan-perempuan. Kalau pekerja lagi. Tapi ini kalau ke Afrika kena halau. Ya, Afrika tak laku muka ni. Sebab dia nak semua muka hitam, bawah lawa. Begitu fitnah, dia mungkin tempat ini terfitnah, tempat ini tidak. Allah jadikan memang begitu. Tapi tidak Nabi Yusuf AS. Keindahannya membuat suatu keajaiban sehingga menjadi tajuk cerita ini.
Bahkan Allah sebut kisah bagaimana kecantikan Nabi Yusuf yang mempersanakan Zulaikha, yang menyebabkan pembesar wanita-wanita di kalangan para pembesar terpotong jarinya. Bahkan mereka berkata, ini bukan manusia, hadza malakun karim. Ini malaikat. Sebab menjadi kebiasaan orang bila menunjukkan manusia itu sempurna, mereka akan kata malaikat walaupun mereka tak pernah tengok malaikat. Kita pun sama kalau sebut orang tu baik, oh dia baik macam malaikat. Pernah tengok malaikat? Tak pernah. Yang duk nisbah malaikat kenapa? Kita dah terbiasa mengetahui bahawa malaikat itu makhluk yang hebat, yang baik. Maka Allah memulakan kisahnya pada ayat keempat. Mula kisah. Ayat pertama ketiga untuk menerangkan bagaimana kehebatan Al-Quran, tentang kisah yang akan dibawa, tentang Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan kisah ini kepadanya bagi membuktikan kerasulannya dan kenabiannya. Idh qala Yusufu li abi, ketika mana Yusuf berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku yang tercinta. Perkataan abati maksudnya wahai ayahku yang tercinta. Dia juga disebut dengan perkataan ya abah. Orang kita sebut abah-abah itu daripada perkataan bahasa Arab, abah. Ia juga dengan sebut perkataan abati, wahai ayah yang ku cintai. Inni sesungguhnya ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 bintang. Wasyamsa, dan matahari. Wal qamara, dan bulan. Ra'aituhum li, aku melihat mereka semua sajidin, sujud kepadaku. Sujud sifat makhluk atau sifat manusia. Bagaimana sifat manusia ini Allah tunjukkan kepada makhluk yang jamadat, makhluk yang kita kata beku, yang makhluk yang tersebut yang tidak ada ruh. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, kesemua planet ini sujud penghormatan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Baik, ketika mana Nabi Allah Yusuf bermimpi, setengah ulama kata usianya ialah 12 tahun. Setengah mengatakan usianya ialah 17 tahun. Ini riwayat tentang umur baginda ketika mana mendapat mimpi tersebut. Lalu dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, qala ya bunai, dan berkata Yaqub, wahai anakku yang tercinta, la takhsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpimu ini, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, nescaya mereka akan melakukan konspirasi dan tipu daya. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lil insan, kepada manusia itu, aduwwun mubin, musuh yang amat nyata. Baik, ketika mana Nabi Yaqub kata saudara kamu akan dengki pada kamu, maka pasti Nabi Allah Yusuf tertanya-tanya, kenapa saudara saya dengki pada saya? Ini kan adik-beradik saya. Maka Nabi Allah Yaqub sebut syaitan itu musuh yang nyata. Maknanya di sebalik perbalahan dan kedengkian ada syaitan. Di sebalik perbalahan, di sebalik kedengkian, di sebalik kemarahan, di sebalik perkara yang menjadikan kita nak musuh dengan orang, ada syaitan di situ. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini dalam surah Al-Ma'idah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, bahawasanya syaitan ingin untuk mencampakkan kamu semua dalam permusuhan dan perbalahan. Itu yang syaitan kehendaki. Maka Yusuf terpegung atau hairan seketika. Bagaimana adik-beradik saya akan memusuhi saya? Ini kan adik-beradik. Kan kita dalam sense, dalam nilai kekeluargaan kita cakap, takkanlah abang saya nak bawa kat saya, takkan adik saya, takkan. Tapi Allah menyebut tentang hakikat. Syaitan paling suka menjadikan adik-beradik berbalah. Paling suka. Makin dekat seorang itu silaturahimnya, makin suka syaitan untuk menjadikan dia musuh. Sebab itu kita melihat di antara tanda-tanda akhir zaman, kita tak rapat dengan adik-beradik. Tapi kita lebih rapat pada orang luar, satu. Yang kedua, kita kalau bergaduh dengan orang luar, maafnya cepat. Cukup minta dengan Facebook je, dalam Facebook kita pun okey. Tapi dengan adik-beradik, berketurunan masih belum. Dan kita dengan orang luar, kadang-kadang isunya besar, tapi kita boleh lupakan. Kita dengan adik-beradik, isunya kecil, tapi kita tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Isunya dia datang kenduri lambat sikit daripada apa waktu kita jemput. Patut datang 8 pagi lah, tolong rewang-rewang sikit. Dia datang pukul 8.30, marah kita. Marah tu lama. Siapa berpesan pada zuriat dan keturunan. Kau ni jangan kawan dengan pak mak kau tu. Pak engah kau tu. Dia tu jenis tak beri kerjasama kat kita. Kurang mesra dengan kita. Sebab tu tuan-tuan lihat perbalahan adik-beradik ni kuat. Dan perkara yang didedahkan oleh Al-Quran,
Bukan cerita adik-beradik itu yang jahat. Syaitan memainkan peranan yang lebih besar untuk menjadikan kita adik-beradik bergaduh. Sebab tu tuan-tuan kita nak bersalangan adik-beradik pun tak berapa nak sangat. Main-main muncul bibir je kadang-kadang. Tapi dengan orang luar, peluk cium boleh. Adik-beradik nak peluk tu saja tak boleh. Maka ini peranan syaitan. Kemudian kata Allah Ta'ala tentang apa yang disebut oleh Nabi Allah Yaqub. Wa kadzalika, dan demikian, yashtabika rabbuka, Allah telah memilihmu wahai Yusuf. Wa yu'allimuka min ta'wil hadis, mimpi kamu itu menandakan Allah akan ajar kamu takbir mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, bahkan Allah akan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, yakni memberikan kamu kenabian. Wa 'ala ali Yaqub, sebagaimana yang berlaku kepada keluarga Yaqub. Kama atammaha 'ala abawaik, dan sebagaimana disempurnakan kepada bapa-bapa kamu. Min qab, sebelum itu. Ibrahim wa Ishaq. Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Soalannya, kenapa Nabi Yusuf beritahu pada ayahnya, tak beritahu pada mak dia? Mana mak dia? Kata dalam keluarga, mak tu penting. Bukan saya boleh katakan secara pengalaman, bukan secara kajian, manusia ataupun dalam keluarga kita lebih cenderung cerita ke mak kita. Sebab ayah kita ni solusinya macam ringkas sangat. Mak ni dia masih boleh berunding, negotiate. Ayah kalau kata A jadi A, B jadi B. Mak A, last jadi A, macam tu. Akhirnya dia mungkin kata okey. Ayah tak, dah. Dan kerana kebiasaan manusia, masa dengan ayah tak banyak. Berbanding dengan mak. Tuan-tuan tengok contohlah kalau kita telefon lah. Kalau bukan kita pun sebahagian kita lah. Telefon, hello, ayah pun angkat. Ayah nak cakap dengan mak kita boleh. Tak nak cakap dengan ayah dia. Itu kebanyakan. Tu yang tahu kuat je lah tu. Artinya kecenderungan, ini bukan kecenderungan. Kenapa? Kerana kita lebih hampir sebab mak kita lahirkan kita, bukan bapa kita. Sebab itu bila Allah menyebut tentang walidaik, ibu dan ayah kamu, didahulukan dengan perkataan ibu. Perkataan walid yang melahirkan kamu. Tapi tidak dalam surah Yusuf disebut dengan perkataan abawaika. Kedua ibu bapa kamu. Dimulakan dengan bapa dulu, kemudian ibu. Kerana Nabi Allah Yusuf AS, ibunya bernama Rahim. Memang tidak ada dalam nas hadis. Tapi ini nas ahli kitab. Ibunya bernama Rahim meninggal dunia ketika mana melahirkan adiknya Benyamin. Menyebabkan dia tidak ada ibu. Lalu Nabi Allah Yusuf AS dijaga oleh ibu saudaranya, khalah. Ibu saudaranya. Tidak dijaga oleh ibunya meninggal dunia. Menyebabkan dia lebih rapat dengan ayah dia. Dia lebih rapat dengan berbanding dengan saudara yang lain, mereka masih ada ibu. Maka Nabi Allah Yusuf menceritakan kisah ini pada Yaqub. Kerana apa? Kerana mak dia dah mati. Dan dia memang rapat dengan ayah dia. Yang kedua, kerana Nabi Allah Yaqub itu Nabi. Dan kerana mimpi ini berkait dengan ilmu. Biasa tuan-tuan, sesuatu yang bersifat ilmu, kita lebih cenderung tanya ayah kita. Mak pergi kuliah, ayah pun pergi kuliah. Dia akan tanya siapa? Tanya ayah. Kalau ayah tidur, habis ayah tu. Ya mak sebab dia sibuk kadang jual, dia ada marketing belakang tu. Dia ada bisnes lain, dia mungkin tak fokus sangat mungkin. Kadang kena bawa anak kecil, kejar anak kecil. Kadang dia fikir balik nak kemar rumah ni, ayah ni fokus sikit. Maka kebanyakan kita nak tanya suatu maklumat, kita lebih cenderung mengatakan ayah kita lebih tahu. Ayah kita lebih tahu sebab ayah kita panjang kakinya. Ayah kita kawan-kawan dia banyak. Untuk coverage ilmunya lebih tinggi. Kuat. Atau kalau kita tengok sekarang pun di kalangan kita, apakah kita lebih cenderung bertanya kepada ustaz kita atau ustazah kita? Atau kalangan muslimat pun mereka lebih cenderung tanya ustaz berbanding ustazah. Kenapa? Sebab kecenderungan mereka melihat lelaki ini lebih luas. Pergaulan tidak terhad dengan ikatan anak atau sebagainya. Jadi mereka ini orang-orang yang memang dilihat sebagai lebih talented, lebih gifted, lebih mausu'i, lebih ensiklopedia dalam ilmu. Lebih. Ini secara fitrah. Apatah lagi Allah menghantar Nabi dan Rasul di kalangan lelaki. Dan kitab-kitab dikarang oleh kebanyakan para ulama lelaki. Ini bukan berkait dengan jantina. Ia berkait tentang fitrah. Maka itu antara sebabnya. Yang ketiga, kan Nabi Yaqub ini Nabi. Tadi saya sebut lelaki, kerana orang lelaki yang tahu benda-benda ini. Dan ini adalah seorang Nabi yang mengetahui tentang rahsia. Maka Nabi Allah Yaqub AS tidak mentakbir mimpi.
Tetapi dia menyebut secara umum. Yang pertama, mimpi ini tanda. Pertama dia beritahu, jangan cerita mimpi ini pada sesiapa pun, khususnya saudara kamu. Satu. Yang kedua, mimpi ini menandakan Allah memilih kamu. Dan mimpi ini juga menandakan kamu akan tahu tentang takbir mimpi. Dan mimpi ini juga menandakan kamu akan dapat nikmat sempurna, yang nikmat kenabian, kerasulan. Sedangkan takbir mimpi yang sebenar berlangsung pada satu tempoh yang panjang, puluhan tahun. Sebab itu kata ulama, takbir mimpi paling agung yang ditakbir untuk puluhan tahun, bukan yang ditakbir untuk beberapa hari. Maknanya katanya kalau orang tu Allah nak beri dia mimpi yang hebat, Allah tak akan beri dia mimpi yang akan ditakbir untuk berlaku esok atau lusa. Tapi dia beri satu mimpi yang mungkin akan berlaku 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, atau mungkin bertahun akan datang. Sebagaimana Rasulullah bermimpi masuk Mekah, ia berlaku tahun depan, setahun selepas itu. Kerana lagi jauh takbir mimpi itu akan berlaku, lagi menunjukkan kehebatan mimpi tersebut. Dan mimpi yang bagaimana yang boleh ditakbir, ini kita akan bahaskan pada tafsiran pada yang akan datang tentang jenis-jenis mimpi dan bagaimana mimpi itu dianggap benar, bagaimana mimpi itu permainan tidur, bagaimana mimpi itu permainan syaitan, dan bagaimana mimpi itu merupakan wahyu. Sebagaimana kisah Nabi Allah Yusuf AS. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.